Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum Malaysia. Hari ini Malaysia memilih 19 November 2022 bersamaan dengan 24 Rabiul Akhir 1444 Hijri. Alhamdulillah bersiaran langsung dari studio penyiaran TV Al-Hijrah di Kuala Lumpur ini. Hujan renyai-renyai di pagi hari, masya-Allah, dari Putrajaya ke Kuala Lumpur membasahi bumi Malaysia, membasahi bumi Kuala Lumpur. InsyaAllah mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita dan segalanya lancar bagi pilihan raya umum ke-15 hari ini di bumi Malaysia. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Kita doakan. Baiklah, jom sama-sama kita lihat siapakah yang sudah pun berada di Facebook TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, seawal jam 6.30 pagi, Puan Latifah, terima kasih. Masya Allah, Puan Siti Absyah dan juga Puan Hajah Tina, Puan Mariam dan ramai lagi sudah pun berada di Facebook Live TV Al-Hijrah pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih atas segala sokongan anda. Okey, jom kita lihat apakah topik kita pagi ini bersempena dengan Assalamualaikum Subuh. Hari ini tabung infak. Maafkan saya, itu blok yang kedua. Sedekah. Sedekah didoakan malaikat. Masya Allah, laju sangat saya pergi. Okey, memang sedekah didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Kalau tak percaya, jom sama-sama kita dengar. Kita bersama dengan Pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin, Bandar Mahkota Ceras. Tentunya yang dihormati Ustaz Wan Jeffrey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah. Ustaz mengundi kat mana? Saya Bangi. Bangi, Masya Allah. Dekat dah kita, Bangi Putrajaya. Betul. Baiklah, ni Ustaz. Balik-balik ni terus pergi mengundi lah ni. Alhamdulillah, insya-Allah sama-sama kita tunaikan tanggungjawab kita. Baiklah, pagi ini dengan topik sedekah didoakan malaikat. Tentunya kita nak tahu waktu-waktu ataupun masa yang afdal, Ustaz, untuk kita selesaikan sedekah kita. Bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Baik, sebenarnya kita sebagai umat Islam ni memang sangat-sangat dituntut untuk bersedekah. Kerana tujuannya untuk membahagikan sebahagian daripada harta kita kepada orang yang memerlukan. Betul. Dan Nabi sendiri berpesan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kamu kepada api neraka, selamatkanlah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah tamar sahaja. Mana besarnya sedekah itu. Cuma persoalan yang ditanya tadi ialah bilakah waktu? Waktu. Selalu kita sebagai orang Islam ni, adat kita ataupun realitinya kita mencari waktu yang terbaik untuk buat ibadah. Contoh, kalau solat, kita solat malam. Kenapa? Ada kelebihan dia. Berkenaan dengan sedekah ni yang kita selalu dengar, selalu kita buat ialah kita cari hari Jumaat. Kelebihan sedekah pada hari Jumaat. Tak dinafikan ada kelebihan dia. Kemudian kita orang Islam selalu mengutamakan bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, kita bersedekah. Berlipat kali ganda sedekah kerana dijanjikan pahala di situ. Tetapi Ramadan dan juga Jumaat seminggu sekali. Ramadan setahun sekali. Jadi bagaimana yang hari-hari, setiap hari? Adakah waktu yang mana setiap hari itu ada kelebihan berbanding dengan waktu-waktu lain? Jadi kerana itu Rasulullah SAW menyebutkan sebuah hadis, Nabi sebut tidak ada satu subuh yang mana dialami, yang dilalui oleh hamba-hamba Allah kecuali turun padanya dua malaikat. Masya-Allah. Tidak ada satu subuh yang kita lalui setiap hari kecuali datang padanya dua malaikat, yang mana salah satu daripada malaikat itu mendoakan kepada Allah, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Yang pertama, malaikat pertama berdoa, ya Allah, berilah ganti mereka yang berinfak. Datang pula malaikat kedua berdoa juga, ya Allah, ya Allah, berikanlah kemuflisan bagi mereka yang menahan hartanya, mereka yang kedekut. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis sahih, muttafaqun alaih. Maknanya daripada hadis ini kita perhatikan bagaimana Rasulullah memberitahu kepada kita ada satu saat setiap hari berlaku. Bukan kata tunggu seminggu sekali, bukan setahun sekali. Setiap hari berlaku. Malaikat yang turun mendoakan bagi mereka yang melakukan amal ibadah yang baik. Bila waktunya?
subuh waktunya. Masya Allah. Subuh waktunya. Kita baru saja lepas subuh, dan subuh ini waktunya untuk malaikat turun berdoa, dan doa itu disebut khusus bagi mereka yang berinfak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, besar sungguh mereka yang berinfak, bangun subuh berinfak. Bangun subuh mulakan hidup mereka itu dengan bersedekah. Cantik Masya Allah. Cukup hebat Allah Taala letakkan, Nabi ajar kita mulakan hidup bangun-bangun sedekah. Bangun-bangun sedekah. Sebab itu dalam sebuah hadis Nabi sebut as-sadaqatu tatfi'u khati'ah kama tatfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa, kesalahan sebagaimana dihapuskan air menghapuskan api, memadamkan api. Bangun pagi kita niat kita nak hapus dosa. Cara dia sedekah. Sebab sedekah Nabi kata sebagaimana api dipadamkan oleh air. Masya Allah. Cukup kita memang tahu api kalau terbakar air lah. Jawab dia. Air lah jawapan utama. Kalau terbakar je air. Terbakar je air. Api je air. Jadi Nabi nak padam. Nabi nak ajar kita supaya padamkan dosa kita yang kita tidur semalam mungkin ada dosa. Satu hari semalam mungkin ada dosa. Kita pun tak sedar mungkin dalam perbuatan dosa kita. Perkataan dosa ni dia kita kadang-kadang orang kita ni faham dosa ni benda yang nampak, kadang-kadang dosa tak sedar pun kita buat. Kan dosa yang dalam hati ke, dosa mata ke, dosa telinga, dosa tangan. Tambah-tambah musim-musim PRU ni lagi dah tak tahulah kan. Macam orang ya. Betul. Itu yang kita bimbang juga. Semangat. Tak salahkan pun tak boleh 5 tahun sekali semangat. Jadi kita bimbang. Jadi kita bangun pagi, kita bersedekah dengan tujuan supaya dosa-dosa yang kita buat sebelum ni Allah padam, Allah hapuskan, dan kita mulakan hari baru dengan keadaan bersih. Itu yang kita nak. Kalau dosa pula esok padam lagi. Itu kaedah dia. Jadi sebenarnya tak payahlah tunggu bulan Ramadan. Tunggu hari Jumaat saja yang special ataupun istimewa untuk kita bersedekah. Hari-hari waktu subuh itu adalah waktu yang terbaik, Ustaz. Okey, Ustaz, kita dah tahu dah dalam waktu subuh itu adalah yang terbaik untuk kita lakukan sedekah subuh. Jadi bagaimana untuk kita mendapatkan atau kita nak capai satu sedekah ataupun rezeki yang infinity itu, Ustaz? Baik. Infinity ni maksudnya berterusan. Tidak ada penghujungnya. Baik. Jadi kadang-kadang secara logiknya lah kalau kita bangun pagi nak pergi cari surau, cari masjid, nak buka laman web ke apa, nak apa QR code semua, kadang-kadang itu tak teringat, tak terjadi. Jadi ada satu kaedah mudah lah. Kita back to basic kaedah dia. Kita kalau dulu zaman kecil-kecil kalau kita ada niat nak beli barang, kita kecil sekolah dulu kan, niat nak beli barang, apa kaedah kita buat? Kita menabung. Betul tak? Kita menabung. Dan cukup masa kita gunalah pecah tabung. Jadi untuk infinity ni pun macam tu juga. Back to the basic. Baliknya kita buat satu tabung, maknanya bangun pagi tu kita masukkan duit dalam tabung. Masya-Allah. Masuk tabung tak perlu banyak, mungkin dalam satu hari RM10. RM10, kalau tak mampu RM10, RM5. Tapi setiap hari. Bangun subuh, perkara pertama yang kita buat, masuk duit dalam tabung. Konsisten ya? Konsisten, masuk duit dalam tabung, masuk duit dalam tabung. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok pada kita masa kecil-kecil dulu, kita balik sekolah, ada duit lebih, apa kita buat mula-mula? Simpan. Balik rumah, baju tak buka lagi ni, baju sekolah tak buka lagi. Duit lebih, masuk tabung dulu. Jadi dalam masa yang sama, dia seolah-olah memberi motivasi kepada kita, tidur malam, bangun pagi tu nak bangun awal, untuk masuk duit dalam tabung. Bersedekah. Setiap hari kita buat. Jadi kalau macam, yalah sekarang ni banyak kemudahan-kemudahan, QR code, apa semua kan. Tapi macam saya cakap tadi lah, mungkin kadang-kadang kita nak buat benda tu, ialah dengan kita sibuk nak masuk, nak mandi, nak siap untuk solat, apa semua. Jadi lebih mudah kita buat tabung. Mungkin cukup 1 minggu, kita buka tabung tersebut, kita letakkan. Tapi yang lebih penting, setiap kali kita masuk dalam tabung tu mesti ada niat. Ada niat. Okey, ini ada kelebihan sedekah subuh. Sedekah subuh. Apa kelebihannya, Ustaz? Kita masuk niat, kita niat untuk apa? Sedekah kita tadi tujuan apa? Tujuan untuk kesihatan. Masya-Allah. Tujuan untuk elak daripada dosa. Untuk mak ayah kita pun boleh. Betul. Semua boleh. Tapi setiap kali kita masuk tu ada niat. Ada niat. Jadi dengan niat kita itu, mana mungkin 1 minggu tu niat yang macam-macam. Kita boleh berbagai-bagai niat kita buat, masuk niat. Setiap hari ada niat. Masya Allah. Dan kita juga jangan lupa niat kita tu, yang penting ialah ikhlas kerana Allah. Yang itu memang tak boleh nak nafikan lah.
Amalan ikhlas ni kerana Allah ni kadang-kadang payah juga nak datang ikhlas ni. Sebab kalau kita pergi masuk tabung di masjid tu kadang-kadang mari terlintas. Orang tengok ke tidak aku masuk ni. Ni kalau kita dekat rumah subuh tak ada siapa tengok. Itu memang betul-betul ikhlas. Sedekah yang diberi sebelah kanan memberi, sebelah kiri tak tahu. Itu kaedah dia. Tak ada siapa pun tahu. Subuh kita masuk tabung, kita dengan Allah. Masya Allah. Ini yang benar-benar ikhlas. Kalau kita pergi, itu saya sebut tadi, kalau kita pergi surau ni kadang-kadang kita masuk tabung tu mari terlintas. Orang tengok tak aku masuk. Aku masuk nak masuk sikit kan nanti orang tengok sikit. Jadi masuk banyak. Jadi kadang-kadang dia jadi timbul benda tu. Kita memanglah kita cuba elak. Betul? Tapi itu kerja syaitan. Kerja syaitan nak merosakkan keikhlasan kita, itu kerja syaitan. Sebab tu cara yang paling mudah kita balik semula kepada basic kehidupan kita, menabung. Menabung setiap hari kita masuk dengan ikhlas kerana Allah dan juga niat-niat tertentu. Mudah-mudahan dengan cara begitu Allah Subhanahu Wa Taala menerima infak kita 100%. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah yang kita doakan sebenarnya kan. Pada setiap pagi. Konsisten setiap hari. Setiap pagi. Okey, kita akan berhenti rehat seketika insyaAllah. Sekembalinya nanti kita nak berbicara, berkongsi tentang tabung infak masjid. Tadi saya dah sebutkan Bandar Mahkota Ceras. Di manakah spesifik lokasinya? InsyaAllah selepas ini kita kongsikan dalam Assalamualaikum Subuh. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang. Bismillah, Masya Allah. Kami masih lagi bersama dengan Ustaz Wan Jeffrey, Pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras. Baiklah Ustaz, kita dah tahu dah segala kelebihan berinfak, kelebihan kita dalam melakukan, menunaikan sedekah subuh dan sebagainya Ustaz. Jadi boleh tak Ustaz terangkan kepada kami tentang program tabung infak masjid bersama dengan Kompleks Masjid Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras ini? Baik, alhamdulillah. Program tabung masjid infak masjid Kompleks Masjid Bandar Asy-Syakirin Bandar Mahkota Ceras ini adalah bertujuan untuk mengumpul dana bagi membina sebuah masjid di tapak tempat tinggal kami lah, tempat tinggal saya sendiri. Yang mana pembinaan Kompleks Masjid Asy-Syakirin ini merupakan projek menaik taraf bangunan surau yang sedia ada. Buat masa sekarang ni kami ada sebuah surau Jumaat. Dan disebabkan pertambahan penduduk, terutama penduduk Islam lah di situ, dan keadaan surau yang semakin hari terpaksa kami, kalau ramai sangat tu timbul satu perasaan sedih. Jemaah datang nak berjemaah, nak solat, tambah-tambah kalau hari Jumaat, hari raya. Jadi kita rasa sedih dengan terpaksa, dan kita dah extend banyak kali, dan tapak yang kita ada adalah tapak yang luas. Tapaknya sekitar 5.3 ekar. Luas. Jadi dengan keluasan tapak tersebut kami merancang untuk menjadikan tempat ini sebagai satu kompleks lah. Cuma kos untuk pembinaan kompleks ini dia agak tinggi. Kerana dalam sebut kompleks ni dia ada macam-macam. Betul. Jadi kita memanglah berhajat dengan tapak seluas itu, kita nak bina yang komplit. Yang mana apabila kita dah selesai tak perlu nak tambah-tambah lagi. Supaya mudah penduduk setempat nak jadikan ia sebagai one stop center. Ada dewannya, ada kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Dan tapi itulah kos untuk pembinaan keseluruhan 27 juta. Jadi kita dah cuba tahun 2021 kita dah mula buat perubahan AJK, penambah kita buat restructure balik AJK, dan bermula daripada situlah kita mula secara agresif lah. Kalau sebelum ni konvensional, bawa tabung sana, bawa tabung sini. Jadi sekarang kita lebih pada agresif, nak buka ruang kepada semua rakyat Malaysia. InsyaAllah. Supaya ada masing-masing boleh beri saham dalam pembinaan masjid. Kerana pembinaan masjid ini sebagaimana Nabi sebut,
tempat yang paling Allah Ta'ala suka di dalam sebuah negeri itu ialah masjid-masjidnya. Masya Allah. Dan kita pula ambil peluang bina masjid rumah Allah. Allah. Dan siapa yang beribadah yang datang ke situ, orang nak menyembah Allah. Masya Allah. Tentu orang pergi masjid ni, orang pergi nak buat ibadah. Kita dapat pahala sedekah bina masjid dan pahala orang beribadah di atas tapak yang kita bina. Masya Allah. Besar sungguh pahala dia. Jadi itulah sebab itulah kami nak buka ruang kepada semua rakyat Malaysia, mereka yang menonton untuk sama-sama menyumbanglah. Menyumbang untuk pembinaan. Dan kita dalam fasa yang pertama insya-Allah kita nak siapkan kalau boleh pada tahun ni ataupun awal tahun depan kita nak mulakan dengan pembinaan masjid lah terlebih dahulu. InsyaAllah, mudah-mudahan kami sentiasa doakan Ustaz. Ramai juga yang ingin mengetahui dari segi bakinya lagi berapa dana yang diperlukan. Baik. Dan juga kemudahan yang sebelum ini tak ada Ustaz. Tapi insya-Allah akan ada soon. InsyaAllah, insya-Allah. Dari segi keseluruhan saya sebut tadi komplek ni mungkin 27 juta tapi kita tak tahulah harga semasa tu mungkin berubah kan. Tapi buat masa sekarang kutipan yang kita ada sekadar 5.3 juta. Alhamdulillah. 5.3 juta alhamdulillah, maknanya bakinya keseluruhan 21 juta lebih lagi lah. Tapi untuk 5.3 juta ni pun ramai yang bertanya kenapa tak buat dulu masjid. Kami tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh pihak Majlis Agama. Majlis Agama mensyaratkan mesti ada 70% daripada kutipan baru dibenarkan projek itu pecah tanah. Jadi kita nak buat katalah kalau masjid tu harga sekitar 10 juta. Maknanya kita kena ada 7 juta. Jadi kita tak boleh nak buat apa lagi lah. Masih terpaksa menunggu lagi. Faham. Jadi itulah situasinya. Dan insya-Allah kalau masjid ni kalau komplek ini siap, komplek ini siap kalau keseluruhan lah, akan ada biasalah masjid, ruang solat, dewan serbaguna yang kita letak supaya pengguna boleh datang, orang nak kenduri pun dekat kawasan tapak masjid, itu lagi senang. Kemudian kita nak sediakan juga quarters tu standard lah, quarters dan sebagainya. Dan kita nak juga bagi peluang kepada penduduk untuk sama-sama menghidupkan ekonomi masyarakat setempat. Kita nak sediakan rumah-rumah kedai supaya penduduk dapat menjana menjadi one stop center. Biasalah masjid mesti ada tempat solat, solat jenazah apa semua. Dan kita nak supaya ada penambahbaikan ialah kawasan masjid tersebut, kompleks tadi ada kawasan yang mana boleh menjana ekonomi. Penduduk setempat boleh berniaga, penduduk setempat boleh sama-sama menyumbang, dalam masa yang sama penduduk setempat pun mana daripada hasil sewaan tu balik kepada masjid. Orang Islam dapat guna dan hasilnya balik kepada masjid. Kita nak buat pusingan sebegitu. Mengurangkan beban lah. Itu kaedah yang kita cuba buat. Tapi itulah buat masa sekarang ni situasinya sebegitu. Jadi kita harap mudah-mudahan ramailah penonton di luar pastinya, sana. InsyaAllah. Kerana kerana kita cuba hidup atas dunia ni, kita nak cari kelebihan-kelebihan untuk bawa ke akhirat. Dan kita kena ingat juga Nabi sebut satu hadis, wa man kana min ahli sadaqah da'a min babis sadaqah. Di akhirat nanti terdapat satu pintu yang hanya akan dimasuki oleh orang yang bersedekah. Dan siapa yang pintu di syurga nanti, pintu-pintu sedekah ni memanggil ahli sedekah sahaja. Nabi kata, masya-Allah tuan-tuan. Jadi kita harap dengan sedekah tadi buat pada tempat masjid, masya-Allah besar sungguh dia punya kelebihan. Tadi apabila Ustaz kongsikan tentang kelebihan bersedekah waktu subuh ni kan. Jadi ramai dah bersemangat wajar dah nak bersedekah dan berinfak dan sebagainya. Bagaimana Ustaz, kami rakyat Malaysia sama-sama nak turut serta nak bersedekah untuk pembinaan masjid ini? Baik, kami pihak Jawatan Kuasa Penaja kita telah membuka 3 akaun bank. Ada Maybank, ada RHB, ada CIMB. Semua ni tertera di layar TV sekarang. Dan juga untuk sebarang pertanyaan ada 3 nombor yang boleh dihubungi. Saya sendiri 019-369-7817 dan kita ada wakil lagi Tuan Haji Rasul dan juga wakil bagi golongan kalau orang perempuan segan nak telefon saya ataupun Haji Rasul, kita ada untuk Biro Muslimat kita tu wakil dia Puan Zuraidah
Ada nombor juga di situ. InsyaAllah. Dan juga untuk mengetahui perkembangan kutipan dan sebagainya, boleh pergi kepada website kami. www.masjidasyyakirinbmc.com. Kadang-kadang orang tanya Asyakirin ni kat mana? Sebab nama Asyakirin. KLCC pun Asyakirin. Betul, Ustaz. Sebab tu kita buat kat belakang tu BMC. BMC tu maksudnya Bandar Mahkota Ceras. Kalau nak pergi kepada Facebook pun kita ada Komplek Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras. Itu Facebook kami. Semua maklumat-maklumat kami salurkan di situ, perkembangan dan sebagainya. InsyaAllah di situlah kalau ada persoalan, segan nak tanya melalui handphone, nak WhatsApp dan sebagainya, boleh masuk di situ untuk lihat perkembangan kami lah, insya-Allah. Masya Allah, jutaan terima kasih kami ucapkan kepada yang dihormati Ustaz Wan Jeffrey, pengerusi Jawatankuasa Penaja Kompleks Masjid Asyakirin BMC. Ingat nama tu Masjid Asyakirin BMC Bandar Mahkota Ceras. Jutaan terima kasih Ustaz atas segala perkongsian, peringatan kepada kami semua pagi ini. Mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan Ustaz dunia dan akhirat. Jangan lupalah semua rakyat Malaysia hari ini keluar mengundi. Ya, keluar mengundi. Jangan takut-takut, jangan was-was ya. Sama-sama kita buat pilihan dengan bijak. Mudah-mudahan. Baiklah. Terima kasih kepada anda semua, insya-Allah. Jumpa lagi selepas ini dalam Assalamualaikum. Nantikan. Syaitan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan jika kamu bersedekah dan menderma. Ayo sucikan jiwa dan harta dengan berinfak kepada dana pembinaan Kompleks Masjid Asyakirin Bandar Mahkota Ceras sekarang.